Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya juga Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5 Okey, hari ini cikgu akan bincang 4 subtopik untuk part yang terakhir. Okey, sebelum tu kita layan sedikit intro. Okey, kita pergi yang pertama Hari ini cikgu nak discuss graf pemberat lah. Okey, graf pemberat. Apa dia graf pemberat? Apa dia graf bukan pemberat Okey. Kita tengok apa dia graf pemberat. Apa dia graf tak pemberat. Okey, kita pergi yang pertama sekali dulu graf tak pemberat ni tak pemberat dulu. Okey, so cikgu ambil contoh yang paling mudah sekali lah. So ambil mudah graf. Okey, kita lukis gambar segi 4 lah, paling mudah. So dia ada 4 bucu lah. Okey, cikgu bagi nama dia A, B, C, D. Okey. So graf tak pemberat ni graf yang tiada nilai pada sisi lah. Ni nilai dekat sisi ni tiada. Nilai tiada. Okey, nilai tiada Ni graf tak pemberat. Okey, kalau graf pemberat, cikgu lukis gambar yang sama. Okey, graf pemberat ni, pemberat. Okey. Contoh paling mudah A, B, C, D. Okey, graf yang ada nilai dekat sisi Okey, dia beri nilai atau pemberat. So nilai dekat tepi ni dia ada. Contoh dia letaklah berapa pun, 10, 5. Contoh macam tu So 4, apa-apa saja. So ada nilai dekat sini. Okey, nilai dekat sini dia boleh jadi jarak. Kena faham betul-betul Dia boleh jadi masa. Okey, dia boleh jadi nilai arus litar elektrik. Dia boleh jadi kos. So apa-apa saja nilai dekat situ lah. Okey, yang tidak graf tak pemberat. Graf tak pemberat ni dia tak ada nilai. Okey, dia boleh jadi apa? Hierarki. Kita tengok hierarki sebab ada soalan berkaitan dengan hierarki. Dia ada peta alir, dia ada peta pokok dan dia ada peta buih. Senang je. Nampak saja nilai, ada pemberat dekat situ, kita panggil dia graf pemberat. Yang tiada nilai, kita panggil dia graf tidak pemberat. Okey, settle untuk graf pemberat dan tidak pemberat Kita pergi kepada subgraf. Okey, kita pergi yang kedua Yang kedua yang kita akan bincang ini adalah subgraf. Okey, subgraf. Okey, apa dia subgraf? Okey, apakah yang anda faham tentang subgraf Okey, kita tengok daripada textbook. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan graf yang dilukis semula. Graf yang dilukis semula tanpa kat sini point dia kat sini. Tanpa mengubah kedudukan asal bucu. Kita tak ubah bucu dia dan tepi dia. Kita tak ubah apa-apa. Okey, kita copy balik graf tanpa mengubah apa-apa Okey, kita tengok contoh 9 dalam textbook. Tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ialah subgraf bagi graf G.
So sekarang ni kita ada graf. Okey, kita ada satu graf yang diberi graf G itulah. So dia dah label E1, okey, E2, E3, E4 dan E5. Okey, kita tengok rajah yang pertama. Rajah yang pertama ni kita tengok dia copy. Dia copy terus. So cikgu pakai mana scroll cikgu. Okey. So sekarang ni dia ambil satu titik S. So disambung dengan satu titik P. Okey. P dengan S. Ni gambar yang pertama. Adakah ini subgraph? Ya, sebab dia copy sebiji kat sini. So ni ada E5. Nampak E5. Ni sebiji E5 tu. Sini S, sini P. So ni adalah subgraph. Yalah. Okey, kalau yang kedua S dengan P okey. E5. Tapi dia ada kegelung ni dekat P. So dia bukan copy yang sebenar ni, tidak Tidak, bukan subgraph. Okey, yang ketiga S dengan P okey, cuma E ni label ni dia tak boleh ubah langsung apa saja daripada graf yang sebenar ni, tidak juga. Okey, dan last kali kita check E4 ada, E5 ada, E1 ada. Okey, kat sini dia ubah E3 dengan E2. So ni tidak tidak. So mudah je kalau kita nak tahu subgraph So dia copy sebiji. Okey, satu lagi contoh yang mudah lah. Cikgu lukis sikit lah. Okey, cikgu lukis. Okey, katalah cikgu lukis satu segi 4 macam tadi tu lah. Okey, macam tadi yang daripada mula. So dia ada 4 bucu. Okey, 4 bucu A, B, C, D. Okey, cikgu buat satu lagi lah. Okey, dah ada satu lagi garisan kat sini straight Ni garisan yang straight lah. Okey, garisan cikgu tak jadi garisan straight. Okey, so sekarang ni dia minta kita lukis subgraph. So kita boleh lukis. Sama ada awak nak lukis macam ni. Okey, tapi label mesti betul lah, C A D. So lagi subgraph kita boleh lukis. So kita boleh lukis juga macam ni. Ni contoh yang paling mudah sekali lah, subgraph. So label A, B dengan D. So kita copy daripada gambar rajah yang sebenar tanpa mengubah simbol ataupun kedudukan bucu dia. Tu nama dia subgraph. Okey, boleh faham Okey, so settle subgraph. Kita pergi yang terakhir sekali, gambar rajah pokok. Okey, kita pergi kepada gambar rajah pokok. Yang ni yang paling penting sekali lah. Soalan okey, banyak keluar yang ni Okey. So mana contoh dengan cikgu. Okey, gambar rajah pokok. Okey. Pokok suatu graf ialah subgraf. Okey, bagi graf tersebut dengan ciri-ciri yang berikut. So kita tahu ada 3 ciri graf pokok Yang pertama sekali, dia graf mudah lah. Okey, dia tanpa gegelung dengan berbilang tepi. So tak ada gegelung, tak ada berbilang tepi. Itu graf mudah. Okey, yang kedua, semua bucu mesti berkait antara satu pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi saja. Okey, contohlah macam ni. Cikgu ada satu bucu sambung dengan satu bucu. So dia tak ada kait dengan orang dia ada satu je sisi dia. Okey, satu dengan satu. Ni adalah contoh graf pokok lah. Okey, kalau cikgu sambung lagi. Okey, so kat sini juga graf pokok kat situ. Okey, boleh faham So sambung lagi. Janji dia tak bercantum Macam ni pun gambar rajah pokok juga. Apa-apa saja maksudnya dia mengaitkan satu sisi saja. Dia ada satu sisi saja tanpa dia sambung lah. So kalau cikgu sambung macam ni,
Ni bukan gambar rajah pokok. Tu syarat dia Okey. Syarat yang kedua, syarat yang ketiga, bilangan tepi ni lah. Bilangan tepi, bilangan bucu tolak dengan 1. Okey, bilangan bucu tu kita andaikan dia n lah. Okey, katalah cikgu ada satu gambar macam ni. Okey, graf pokok macam ni. Contoh mudah contoh macam ni. So berapa bilangan bucu? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ditolak dengan 1. So dah ada 4 sisi dia. So 1, 2, 3. Ni sisi bagi nombor terus 1, 2, 3, 4 sisi lah. Okey. So settle Okey, syarat dia yang seterusnya cikgu tambah lagi satu graf asiklik lah. Graf asiklik. Okey, graf asiklik Okey, dalam buku dia tulis macam tu Apa maksud graf asiklik? Tidak mempunyai kitaran lah. Ni tidak mempunyai kitaran. Mempunyai kitaran. Maksudnya dia tak boleh bersambung lah. Dia tak boleh bersambung. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, untuk contoh 10 kenal pasti sama ada sama ada pokok atau bukan pokok. Okey, pokok atau bukan pokok. Okey, kita tengok yang pertama ni lah. Yang pertama ni bukan lah. Yang pertama ni bukan Kenapa bukan pokok? Sebab dia ada kitaran. Dia ada bersambung. Contoh macam T tu. T dia bersambung dengan sini, dia bersambung dengan ni. Okey, dia ada kitaran. Maksudnya dia ada bersambung dengan sini, sini dan sini lah. So maksudnya dia bercantum. Dia bercantum Bila dia bercantum ataupun istilah lain ada kitaran lah. Ada kitaran, dia bukan pokok. Kalau macam ni dia ada sambung sisi je, satu sisi je. Yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni. Okey. So bila macam ni adalah pokok lah. Pokok. Okey, yang ketiga C. Yang ni pun pokok juga. Sebab dia cantum sekali je. Cantum sekali Okey, dan D pokok. D, adakah D pokok? Tidak. Kenapa tidak? So dia ada dua sambungan lah. Maksudnya yang ni bukan sebab R dengan T ni dia tak sambung pun. Dia tak bersambung Dia tak bersambung sekali lah. Ni tak ada kaitan. Dia maksudnya dia mesti bercantum dan bercantum sekali saja. Dia tak boleh nak kait macam ni Ni bukan. Okey, boleh faham Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya dia minta kita lukis satu pokok lah. Okey, lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi lah. So macam ni gambar rajah pokok. Mudah je. Kalau bucu 6, tepi dia mesti 5. So ni pokok ni pokok. Dia disambung dengan satu sisi saja. Okey, yang ni kalau 8, so tepi dia ada 7. So apa-apa saja bentuk kita boleh lukis. Tak semestinya kita follow dia lah. Follow buku teks. Kalau macam ni tepi dia 4, so dia boleh jadi zigzag. Janji dia bercantum sekali. Kalau 9, dia ada bucu dia, ada tepi dia 9. Okey, bucu dia 10. Okey, yang ni dia buat terbalik ni. Ni dia buat terbalik ni. Ni dengan yang ni. So biasanya bucu 10 and tolak 1 dapat 9 dia punya sisi dia lah. So macam ni dia cantum. Apa-apa saja bentuk pelajar boleh cuba Okey, itu yang berkaitan dengan pokok lah. Pokok ni mudah Mudah. Okey, untuk
video yang seterusnya. Kita ada part lagi satu, part 5 Part 5 cikgu akan bincang soalan, contoh soalan-soalan untuk pokok lah, untuk soalan graf pokok ni lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Okey, terima kasih.